Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan subtopik 6.3 persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, di bawah bab yang ke-6 persamaan linear di bawah silibus subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 1 KSSM muka surat 137 sehingga muka surat 144. Okey, baik. Di bawah subtopik ataupun standard kandungan 6.3 ni ada 3 standard pembelajaran utama. Jadi kita akan pergi satu persatu lah. Okey, baik, kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama untuk subtopik 6.3 ni. Membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak. Okey, bagaimanakah anda membentuk persamaan linear serentak dan mewakilkannya secara graf? Okey, sebagai contoh situasi dekat sini, Faizah menternak sejumlah 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Maksudnya 7 ekor tu ayam dan itik, pergabungan dua tu. Kos menternak seekor ayam ialah RM2 seminggu, manakala kos menternak seekor itik ialah RM1 seminggu. Jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 seminggu. Berapa ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faizah? Dia nak tahu berapa bilangan ekor ayam, berapa ekor itik. Berdasarkan situasi di atas, katakan X kita wakilkan sebagai ekor ayam dan Y itu berapa ekor itik diternak. Maka X tambah Y tadi sama dengan 7. Okay, 7 tu gabungan ayam dan itik. Okay, jumlah ternakan ialah 7 ekor. Dan satu lagi, okay, dia kata kos tadi kan RM2 seminggu untuk ayam. Jadi 2X tambah RM1 tu untuk itik. Jadi 1 tu Y. 2X tambah Y sama dengan RM12. Jadi 12. 2X tambah Y sama dengan 12. Okay, maksudnya ada dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dekat situ. Jadi bila ada dua kat sini, kita panggil persamaan linear serentak. Okay. Kedua-dua persamaan dibentuk itu ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Untuk menentukan bilangan ayam dan itik, kita perlu mencari nilai X dan nilai Y yang memuaskan kedua-dua persamaan linear itu. Okey, baik, sambung muka surat 138 di mana ada aktiviti penerokaan 3A dan 3B. Okey, baik, kita tengok dulu aktiviti penerokaan 3A ni. Secara ringkasnya cikgu nak cerita kat sini. Okey, berdasarkan aktiviti yang diceritakan dekat sini, okey. Didapati bahawa titik persilangan antara dua garis lurus. Okey, bila kita dapat dua persamaan linear dalam dua boleh ubah tu, setiap persamaan linear dia mewakili satu garis lurus. Okey. Jadi bila ada dua persamaan linear dalam dua boleh ubah, jadi akan ada dua garis lurus. Dua garis lurus ni jika kita plotkan, kata sama ada menggunakan kata apa? Perisian geometri ke ataupun menggunakan secara kaedah graf kan, kita akan dapat dua graf, dua garis lurus yang akan bersilang, okey, antara satu sama lain. Dan persilangan inilah dikata pasangan penyelesaian bagi kedua-dua persamaan linear. Maksudnya tempat yang bersilang tu ada koordinat di mana koordinat X, koordinat Y, di mana berkaitan dengan yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, subtopik 6.2 dan 6.1 sebelum ni. Okey, baik. Dapati bahawa titik persilangan antara dua garis itu ialah pasangan penyelesaian sepunya bagi kedua-dua persamaan linear. Persamaan linear X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 12 merupakan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah kerana kedua-dua persamaan linear itu mempunyai dua pemboleh ubah yang sama iaitu X dan Y. Penyelesaian persamaan linear serentak yang mempunyai satu titik persilangan dikenali sebagai penyelesaian unik. Kebiasaannya bila kata dua persamaan linear dalam dua boleh ubah ni, okay, persamaan linear serentak ni dia akan ada satu saja titik persilangan.
Jadi penyelesaian dia unik. Maksudnya apa? Ada satu saja koordinat di mana ada satu nilai X, satu nilai Y. Itu maksud dia. Manakala untuk aktiviti penerokaan B ni, cikgu tak cerita panjang, cikgu nak pergi kepada kesimpulan tu. Okey, dalam aktiviti ni apa yang dia nak cari sebenarnya? Okey, baik. Akan ada dua persamaan linear, okey. Persamaan linear sebagai contoh dekat sini. 2x tolak 3y sama dengan negatif 6 dan 4x tolak 6y sama dengan negatif 18. Dia plotkan graf tu, apa akan berlaku, apa akan jadi pada bentuk graf. Adakah bersilang ataupun tak bersilang langsung, ataupun selari ataupun bertindih. Nah, 3 situasi dekat situ. Jadi ada 3 situasi. Kita letakkan apa saja contoh persamaan linear, kita letakkan saja 2 contoh persamaan linear serentak tu. Lepas tu kita plotkan graf, kita tengok keadaan kedua-dua garis lurus tu sama ada bersilang, selari atau bertindih. Jadi kalau bersilang memang adalah titik persilangan, satu titik persilangan. Kalau selari tiada penyelesaian, maksudnya tak ada persilangan langsung lah sebab dia selari sampai ke sudah. Bertindih, penyelesaian tak terhingga, maksudnya setiap titik bertindih antara satu sama lain. Jadi X sama, contohlah X sama 0, Y sama 0. X1, Y1, dia sama. Kata macam mana nak kata dia garisan tu bertindih antara satu sama lain, maksudnya dia akan dapat kata nilai yang kata ya koordinat yang samalah. Okey, tiap penyelesaian tak terhingga kita panggil. Okey, baik. Jadi kat sini kesimpulannya keadaan kedua-dua garis lurus kalau dia bersilang antara satu sama lain akan ada penyelesaian unik di mana ada satu titik persilangan yang ada koordinat X dan Y. Jadi daripada koordinat X dan Y itu kita boleh tentukan nilai X dan nilai Y. Kalau selari tiada penyelesaian sebab tiada persilangan. Bertindih maksudnya kata sama tu. Graf tu maksudnya graf 1 dan graf 2 tu sama bertindih. Okey, baik. Jadi kebiasaannya bersilang lah kalau untuk silibus ni. Okey, baik. Jadi para pelajar boleh buat latih diri 6.3a dan rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks. Okey, kita sambung kepada standard pembelajaran yang kedua, muka surat 140. Bagaimanakah anda menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah? Jadi untuk standard pembelajaran ni kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah. Okey, ada 3 kaedah utama iaitu yang pertama kaedah graf, yang kedua kaedah penggantian, yang ketiga kaedah penghapusan. Okey, kita tengok contoh 11. Okey, selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah graf. Okey, dia akan bagi dua persamaan linear serentak. X tambah Y sama dengan 6 dan 2X tambah Y sama dengan 8. Jadi penyelesaian dia kita menggunakan kaedah graf. Kita lukiskan graf untuk kedua-dua persamaan linear tu. Okey, kita lukis graf untuk X tambah Y sama dengan 6 dan kita lukis graf untuk 2X tambah Y sama dengan 8. Jadi setiap titik X dan titik Y dia ada dia punya pasangan koordinat dia dan kita plotkan titik dan kita sambungkan titik tersebut, dia akan membentuk garis lurus lah. Okey, dan tempat titik persilangan itulah kita panggil penyelesaian dia. Maksudnya koordinat dia berapa? Koordinat dia 2, X tu 2, Y tu 4. Okey. Selesai contoh 11. Okey, baik. Contoh 12. Okey. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, kita tengok dekat sini. Tips Bestari tu. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan kaedah penggantian. Okey, pertama sekali ungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang satu lagi. Gantikan ungkapan itu ke dalam persamaan yang satu lagi. Selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Gantikan nilai yang diperoleh ke dalam persamaan yang diungkapkan untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Okey, mungkin kita tak berapa nak nampak jelas. Kita tengok contoh apa langkah-langkah ni akan diaplikasikan dalam penyelesaian soalan contoh 12. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Okey, persamaan 1 X tolak 3Y sama dengan 7. Dan persamaan yang kedua 5X tambah 2Y sama dengan 1. Kita jadikan dua persamaan kat situ. Okey, lepas itu yang pertama.
Okey, lepas tu kita pergi kepada yang ni. Ungkapkan satu daripada boleh ubah dalam sebutan boleh ubah yang satu lagi. Maksudnya, kita ambil salah satu persamaan, katakan persamaan satu, daripada satu, kita jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi negatif 3Y sebelah kiri pindah belah kanan jadi tambah 3Y. Jadi X sama dengan 7 tambah 3Y. Kita ungkapkan X dalam sebutan Y, kita jadikan dia dalam persamaan yang ketiga. Okey, baik. Seterusnya gantikan persamaan yang ketiga ni, X sama dengan 7 tambah 3Y ni ke dalam persamaan yang kedua. Okey, daripada 1 dapat persamaan 3. Jadi kita gantikan 3 tu dalam persamaan 2. Jadi X tu kita gantikan 7 tambah 3Y. Jadi 5X sama 5X kita gantikan 5, 7 tambah 3Y tu. X tu 7 tambah 3Y. Tambah 2Y sama dengan 1. Jadi kita kembangkan dalam kurungan tu 5 darab 7, 35. 5 darab positif 3Y jadi positif 15Y. Okey, lepas tu tambah 2Y sama dengan 1. Okey, lepas tu 15Y 35 kekal, 15Y tambah 2Y jadi 17Y sama dengan 1. Okey. 17Y kekal sebelah kiri. Okey, 35 sebelah kiri pindah belah kanan jadi tolak 35. Jadi 1 tolak 35 jadi negatif 34. Jadi 17Y sama dengan negatif 34. Nak dapatkan Y, 17Y bagi 17. Okey, negatif 34 pun bagi 17. Jadi Y itu negatif 2. Dapat Y negatif 2, gantikan semula Y negatif 2 tu ke dalam persamaan 3 tadi. Sebab kita nak cari nilai X. Jadi X sama dengan 7 tambah 3, Y itu ganti dengan negatif 2. Okey, 7 tambah 3 darab negatif 2, negatif 6 kan. Jadi negatif 6, 7 tolak 6. Jadi X itu 1. Jadi maka nilai X itu 1, Y itu negatif 2. Itu saja langkah-langkah dia. Okay, sambungan muka surat 141. Okay, contoh 13. Okay, selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penghapusan. Okay, baik. Ini langkah-langkah dia, tip base study tu. Okay, para pelajar boleh rujuk dekat situ. Okay, jadi cikgu nak ceritakan terus berkaitan dengan contoh 13 ni. Okay, baik. Boleh jelas. Okay, selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penghapusan. Okay, A. X tambah 2Y sama dengan 9 dan 3X tolak 2Y sama dengan 15. Okay, dan soalan B itu 2X tambah 5Y sama dengan 14 dan 3X tambah 4Y sama dengan 7. Okey, baik. Ada beberapa jenis kata penyelesaian di mana dia melibatkan penggantian. Penggantian memang terlibat juga walaupun kaedah ni dipanggil penghapusan, tapi nak selesaikan dia kita gunakan penggantian juga. Okay, bagaimana cara dia kita tengok pada bentuk soalan ataupun bergantung kepada bentuk persamaan dia. Okey, X tambah 2Y sama dengan 9 kita jadikan persamaan 1. 3X tolak 2Y sama dengan 15 kita jadikan persamaan yang kedua. Jadi kita tengok untuk dua persamaan ni kita tengok persamaan 1 ada positif 2Y. Persamaan 2 ada negatif 2Y. Jadi dua persamaan ni kita boleh hapuskan. Hapuskan macam mana? Okay, kita tambahkan persamaan 1 tambah persamaan 2. X tambah 3X jadi 4X. Jadi positif 2Y kalau tambah dengan negatif 2Y tambah dengan negatif akan jadi tolak kan. Jadi positif 2Y tolak 2Y. 2Y tolak 2Y jadi kosonglah Y itu. Y itu kira dihapuskan. Okay, dengan menambahkan dua persamaan tersebut. Okay, 9 tambah 15 dapat 24. Jadi 4X sama dengan 24. X sama dengan 24 bagi 4 dapat 6. Dapat X sama dengan 6, gantikan X sama dengan 6 tu ke dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Mana-mana pun boleh. Contoh gantikan dalam persamaan 1. Okay, X tu 6. Okay. 6 tambah 2Y sama dengan 9. 2Y kekal sebelah kiri. 6 ni pindah belah kanan jadi tolak 6. Jadi 9 tolak 6 dapat 3. Jadi 2Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 bahagi 2 ataupun 3/2. Maka nilai X sama dengan 6. Nilai Y sama dengan 3/2. Itu saja. Okey. Manakala untuk soalan B, persamaan ni, okey. Dia tak boleh nak tambah terus macam yang ni kita boleh tambah terus persamaan tu ataupun tolak kan. Jadi sebelum kita nak tolak ataupun tambah persamaan tu, persamaan 1 dengan persamaan 2 tu kita tengok ada kaitan ke tak. 2X tambah 5Y sama dengan 14, persamaan 1. 3X tambah 4Y sama dengan 7, persamaan yang kedua. Kita tengok 2X dengan 3X.
Okay. Orang kata 2 dengan 3 tu, orang kata faktor bagi, orang kata 6. Jadi kita kena samakan dia punya perkali X. Okay. 5Y dengan 4Y. 14 dengan 7. Okey, baik. Sekarang ni kita nak samakan X tu kepada 6X. Jadi persamaan 1 darab dengan 3. Manakala persamaan yang kedua ni darab dengan 2. Sebab kita nak jadikan dia 6X. Kedua-dua persamaan tu. Jadi persamaan 1 darab 3. Jadi 6X tambah 3 darab 5Y jadi 15Y. Sama dengan 3 darab 14 dapat 42. Dapat persamaan yang ketiga. Manakala persamaan yang kedua, bila darab dengan 2, dia akan jadi 2 darab 3X tambah jawapan dia 6X. Okay, 2 darab 4Y jadi 8Y. 2 darab 7 dapat 14. Jadi persamaan barulah 3 dengan 4 ni. Okey, daripada persamaan yang baru ni 3 dengan 4 ni barulah kita boleh buat penghapusan. Okey, katakan kita nak hapuskan X. Jadi kita buat persamaan 3 tolak 4. Sebab kita tengok apa? Nombor yang belakang ni 42 lebih besar daripada 14. Jadi persamaan 3 tolak persamaan 4. Jadi X tolak X kosong. 15Y tolak 8Y dapat 7Y. 42 tolak 14 dapat 28. Jadi 7Y sama dengan 28. Y sama dengan 28 bagi 7 dapat Y itu 4. Dan gantikan Y sama dengan 4 dalam persamaan asal. Persamaan 1 ataupun persamaan 2. Dia akan dapat jawapan sama juga. Katakan kita gantikan dalam persamaan 1. 2X tambah 5. Y itu ganti dengan 4 sama dengan 14. 2X 5 dalam 4 20 sama dengan 14. Jadi 2X kekal sebelah kiri. 20 positif 20 pindah belah kanan jadi tolak 20. 14 tolak 20 dapat negatif 6. 2X sama dengan negatif 6. Jadi X sama dengan negatif 6 bahagi 2 dapat negatif 3. Maka X negatif 3, Y sama dengan 4. Okay, selesai contoh 13 berkaitan dengan nak menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penghapusan. Jadi 3 cara kita dah sentuh tadi. Kaedah graf, penggantian dan penghapusan. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian persamaan linear serentak ni, para pelajar boleh buat latih diri 6.3B tu. Okey. Ada 1A, B, C dan D tu. Okey, boleh rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks. Okey, baik. Okay, kita masuk kepada muka surat 142, standard pembelajaran yang ketiga, standard pembelajaran yang terakhir lah untuk satu topik 6.3 ni. Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Sebagai contoh situasi dekat sini. Okay. Semalam saya membawa isteri dan 3 orang anak yang berumur di bawah 12 tahun ke zoo negara dengan jumlah bayaran tiket RM97. Okey. Seorang lagi dia kata pada minggu lepas saya membawa isteri dan seorang anak yang berumur 5 tahun bersama 2 orang kawan saya ke zoo negara. Jumlah bayaran tiket ialah RM139. Berdasarkan perbualan 2 orang di atas, berapakah harga tiket bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak? Okey, baik. Memahami masalah. Okey, untuk yang orang yang pertama ni tadi, jumlah harga tiket bagi 2 orang dewasa, okey, dia kata beliau dan isterinya lah 2 orang dewasa dan 3 orang anak dia lah kanak-kanak bawah 12 tahun tu RM97. Manakala seorang lagi jumlah harga tiket bagi okey, dia, isteri dia dengan 2 orang kawan dewasa lah, 4 orang dewasa dan anak dia kanak-kanak, seorang kanak-kanak RM139. Jadi merancang strategi bila melibatkan 2 pemboleh ubah. Okay, jadi kita katakan harga tiket seorang dewasa tu kita wakilkan sebagai RMX. Dan harga tiket seorang kanak-kanak kita wakilkan sebagai RMY. Bentukkan 2 persamaan linear serentak dan selesaikannya. Berdasarkan masalah yang kita dah kena pasti tadi. Okay, dewasa tu X, kanak-kanak tu Y. Jadi yang pertama tu 2X tambah 3Y sama dengan 97. Yang kedua tu 4X tambah Y sama dengan 139. Okay. Daripada situasi itu kita buat 2 persamaan linear serentak. Jadi kita tengok kat sini. Persamaan 1 dengan persamaan yang kedua ni. 2X dengan 4X. Jadi 2X nak jadi 4X kita boleh darab dengan 2. Jadi persamaan 1 tu kita darab dengan 2. Jadi 2X darab 2 dapat 4X. Positif 3Y darab 2 dapat positif 6Y. Sama dengan 97. Darab dengan 2 akan jadi 194, dapat persamaan yang ketiga. Bila persamaan ketiga dah dibentuk, kita tengok.
Persamaan 3 dengan 2 ni ada 4X, ada 4X. Jadi kita boleh buat kaedah penghapusan. Jadi kita tengok nombor yang mana yang paling besar, 194 dengan 139. Jadi 194 lebih besar daripada 139. Persamaan yang ketiga akan tolak persamaan yang kedua tu. Okey. Baik. Jadi 4X tolak 4X, kosong. 6Y tolak Y sama dengan positif 5. 194 tolak 139 dapat 55. 5Y sama dengan 55. Y sama dengan 55 bagi 5 dapat 11. Okey, lepas tu kita gantikan nilai Y sama dengan 11 tu ke dalam persamaan 1. Okey. Baik. 2X tambah 3Y tu ganti dengan 11 sama dengan 97. Okey, 2X tambah 3 dalam sebelah ni 33 sama dengan 97. 2X kekal sebelah kiri, positif 33 pindah belah kanan jadi 97 tolak 33 dapat 64. Jadi 2X sama dengan 64, X sama dengan 64 bagi 2 dapat 32. Jadi bila kita dah dapat dah dua nilai, kita tulis balik ayat dia. Maka harga tiket seorang dewasa ialah, kita ambil X tadi 32. Jadi kita tulis RM RM32. Dan harga tiket seorang kanak-kanak ialah Y tadi kan, RM 11. Okey. Membuat refleksi maksudnya apa? Kita gantikan nilai X dengan nilai Y ni dalam dua persamaan asal tadi, dapat jawapan dia. Jadi kita gantikan jumlah harga tiket bagi dua orang dewasa dan tiga orang kanak-kanak dalam persamaan satu tadi. 2X tu ganti dengan 32 tambah 3, Y tu ganti dengan 11. Okey, kita kira tu dapat tak 97? Kalau dapat, betul lah tu RM 97. Dan yang kedua tu, jumlah harga tiket bagi 4 orang dewasa dan 1 orang kanak-kanak. 4X ganti 32 tambah 11. Y tu ganti dengan 11. Sama dengan kira dapat tak 139. Dapat, jawapannya betul lah nilai X dengan nilai Y tu. Okey, selesai. Jadi, untuk lebih mahir berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah ni, cikgu galakkan pada pelajar untuk buat latih diri 6.3C dan mahir diri 6.3, muka surat 143. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks lah. Jadi, secara rumusannya, untuk keseluruhan bab ni kita dah sentuh kata yang paling utama, yang ni ada dua perkara utama sebenarnya. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan satu lagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kalau dah satu pemboleh ubah, dia ada satu je pemboleh ubah iaitu X. Contohlah X tu pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dia ada dua. Contohnya X dengan Y. Dia boleh jadi pemboleh ubah yang lain kita boleh guna juga. Contoh P, PQ, okey, MN. Okey, yang penting ada satu ataupun dua pemboleh ubah. Okey, baik. Untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, dia ada ciri dia mempunyai satu pemboleh ubah saja. Yang kedua, hanya mempunyai penyelesaian unik. Maksudnya apa? Ada satu saja nilai X. Penyelesaian unik. Okey, baik. Untuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dia ada dua pemboleh ubah. Contoh X, Y, P, Q. Okey. Manakala penyelesaian dia mempunyai pasangan penyelesaian yang mungkin. Maksudnya ada pasangan nilai X, ada pasangan nilai XY kat situ. Okey, X1 X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Okey, dia pasangan penyelesaian mungkin. Dan persamaan antara dua persamaan linear ni, sama ada satu boleh ubah ke, dua boleh ubah ke, dia ada persamaan dia. Yang mana kuasa pun boleh ubah tu satu. Okey, kuasa dia satu je. Maksudnya tak lebih daripada satu. Kalau kuasa dua bukan. Okey, kalau kuasa dua tu kuadratik. Dan yang keduanya terdiri daripada ungkapan linear dan nombor. Ya, dia ada linear dan nombor saja. Baik. Jadi secara keseluruhannya kita dah sentuh, okey. Kata 4 4 3 kan, 8 11. 11 standard pembelajaran untuk keseluruhan bab ini. Jadi itu saja perkongsian daripada cikgu, semoga bermanfaat kepada semua. Okey. Kita jumpa lagi pada sesi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video cikgu.